Projek ECRL mampu atasi kesesakan jalan raya musim perayaan. Kelonggaran SOP, ramai pilih terus pakai pelitup muka. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Azamuddin Hussein, berita wilayah 3 Mei 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Juga lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan juga Pahang mengisi paparan pada petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Saudara, masalah kesesakan jalan raya setiap kali musim perayaan terutama ke Pantai Timur dijangka selesai sebaik laluan rel Pantai Timur ECRL siap penghujung 2026. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata masa perjalanan menjadi lebih singkat iaitu hanya 4 jam. Nampaknya mereka yang nak balik daripada Kelantan atau nak balik ke Kelantan daripada Gombak cuma 4 jam saja. Itu dapat membantulah mengangkut mana-mana penumpang yang nak balik ke kampung. Termasuk dulu kalau Terengganu tidak ada stesen kereta api, sekarang sudah ada. Jadi ini dapat membukalah wilayah-wilayah ini dan memberi impak yang besar kepada negeri-negeri Pantai Timur. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Wee memaklumkan situasi kesesakan hampir ke semua jalan utama seluruh negara terkawal dan tiada kemalangan dahsyat dilaporkan setakat ini. Situasi itu juga didorong dengan pemberian tol percuma. Kita tidak bolehlah seperti dahulu kurang sabar dan kita juga menyekat penggunaan kenderaan berat di jalan-jalan utama termasuk jalan-jalan persekutuan. Kerana kalau dicampur adukkan kenderaan berat ni yang biasa orang tak sabar dia potong, itu berlakunya kemalangan khususnya melibatkan penunggang motosikal atau pembonceng. Baik, sejak kebenaran rentas negeri Oktober lepas, kes kemalangan jalan raya meningkat dengan kes maut mencecah 14 ke 15 kes sehari sama ada untuk pulang ke kampung atau ke destinasi percutian. Antara punca kemalangan yang dikenal pasti ialah memandu terlalu laju, memandu ketika berada di bawah pengaruh alkohol atau dadah, memandu secara sembrono dan pemandu kurang cekap. Laporan wartawan Atikah Ismail. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey, sekarang ni saya nak dapatkan pandangan orang ramai mengenai apakah yang dimaksudkan dengan pemanduan berhemah. Jom ikut saya. Jangan bawa laju-laju apa kata. Jangan bawa laju, hati-hati apa yang ada lah. Bantu ikutlah arahan yang JPJ. Kami buat swab test dulu semua, keluarga, servis kereta. Tukar tayar apa semua. Yang mesti kenderaan kita akan periksa dengan betul dulu dan berhati-hatilah memandu, jangan laju, ikut panduan jalan raya dan ikut arahan yang dah telah ditetapkan. Kita lihat trend kes kemalangan jalan raya musim Aidilfitri berlaku peningkatan 3 tahun berturut pada tahun 2017, 2018 dan 2019 dan pastinya berlaku penurunan secara mendadak pada tahun 2020 dan 2021 susulan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan. Namun begitu, kes kemalangan maut meningkat secara mendadak selepas Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dilaksanakan. Waktu itu, kemalangan yang melibatkan kematian ataupun kes kemalangan maut yang melibatkan kemalangan maut hanya melibatkan 5 kes saja pada setiap hari. Dan jumlah keseluruhan boleh katakan untuk satu militer pada waktu tempoh PKP pada fasa 1 itu 400 ke 500 kes sehari. Kata selepas fasa pemulihan
dan juga sekarang ini dah masuk pada endemik, kes dah hampir kembali normal, itu melibatkan maut ataupun melibatkan maut yang telah mencecah pada 14 ke 15 kes setiap hari, dan jumlah kemalangan keseluruhan pada setiap hari ia dah mencecah kepada 1,500 setiap hari. Selain itu, pelbagai faktor menjadi punca kepada kes kemalangan tidak kira musim perayaan. Faktor manusia itu sendiri, yang mana kita boleh bawa pada sikap, tidak mengamalkan amalan memandu secara berhemah, betul bersabar, atau tidak mematuhi peraturan lalu lintas, cuaca, teknikal, mungkin kenderaan itu sendiri, mana tayar botak, brek dalam keadaan tidak baik dan sebagainya. Dan lain juga kita boleh kaitkan adalah dari segi faktor persekitaran, yang mana mungkin jalan tu seleko, faktor muka bumi, mungkin jalan tu jalan yang berlubang dan sebagainya. Di mana sebelum kita nak memulakan perjalanan itu, terlebih dahululah kenderaan kita mesti dalam keadaan baik. Yang kedua adalah rancang dulu perjalanan. Rancang dulu perjalanan kita, laluan-laluan yang boleh dilalui. Dengan kita boleh tengok di melayari internet, kita boleh tengok mungkin dalam website yang disediakan oleh Plus dan sebagainya. Sesungguhnya adalah mesti mematuhi peraturan lalu lintas. Pandu cermat, jiwa selamat, biar lambat asalkan tiba ke destinasi. Ingat, raya setahun sekali, tetapi nyawa yang dipinjamkan Tuhan hanya sekali. Atika Ismail, Berita RTM. Kelonggaran SOP telah diberi. Terus amal kawalan kendiri. Itu reaksi orang ramai mengenai kelonggaran SOP yang berkuat kuasa ahad lalu. Ikuti laporan wartawan Ravin Sanmugam yang mendapatkan reaksi orang awam di sekitar ibu negara. Overall saya rasa sangat-sangat improve daripada sebelum ini atau 2 tahun yang lepas. Kita dah tak rasa macam was-was nak keluar, kita tak rasa macam risau sebab kita dah tahu kita ada vaksin dan majoriti rakyat Malaysia dah dapat vaksin juga. Bagi saya rasa setiap orang perlu menitik beratkanlah keselamatan orang lain. Jadi kalau dah confirm kita kes positif, please keep yourself away from other people and quarantine yourself at home. Yang kelonggaran ini memang bagus sebab bukan semua orang pakai telefon bimbit yang canggih. Jadi sekarang memang ianya menyenangkan orang yang tak pakai telefon bimbit yang canggih. Jadi ini memang kelonggaran yang gembira lah. Elakkanlah tempat yang sesak, dan if in case kita have to go tempat yang sesak, kita sendirilah bertanggungjawab. Kalau kita rasa kita tak sihat, kita jangan pergi, and if kita rasa perlu pergi juga, kita pakailah mask. Orang ramai kena berjaga-jaga jugalah, walaupun kerajaan dah bagi kelonggaran, kena jaga demi keselamatan masing-masing lah. Mereka juga berharap pihak berkuasa dapat melaksana lebih banyak pemantauan bagi memastikan kelonggaran SOP ini tidak disalahguna. Pihak berkuasa perlu sentiasa mengawasi dan memastikan COVID ini tidak berleluasa lah, maknanya tak akan berjangkit lagi lah. So memang pihak berwajib kena sentiasa bertugas lah, memastikan SOP kita dijaga. Begitu juga dengan tempat pekerjaan, kita punya pihak atasan perlulah menjaga dalam ofis, sebab ofis bertutup kan, so udara lebih senang berjangkit lah macam tu. Saudara, jangan mengambil kesempatan untuk melanggar SOP yang ditetapkan. Ingat, kita masih tertakluk kepada pematuhan SOP yang ditetapkan kerajaan. Selamat bercuti dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Ravin Sanmugam, Berita RTM. Masih mengenai kelonggaran SOP, meskipun penggunaan pelitup muka di tempat terbuka kini tidak diwajibkan, namun ada yang memilih untuk meneruskan pemakaiannya. Ikuti tinjauan wartawan Nur Fatihah Abdul Rahim.
Sudah terbiasa memakai pelitup muka, rasa janggal kalau dibuka. Pakai pelitup muka rasa lebih selamat. Itu antara maklum balas yang saya terima sepanjang lebih sejam berada di sini. Saya rasa untuk tempat awam ni patutnya kena pakai mask sebab kita bergaul dengan ramai orang kan. Lebih baik kita pakai mask daripada tak pakai langsung. Lagipun kita dah biasa 2 tahun dah pakai mask. Nak elak daripada berjangkit kita sebab kita akan pergi ke rumah family, saudara kan. Kita kena tengok keadaan lah. Sekiranya kawasan tu macam terlalu crowded kan, terlalu ramai orang, sepatutnya kita memilih lah untuk pakai pelitup muka supaya bila kita sesak-sesak macam tu, at least kita dapat ada perlindungan untuk diri kita sendiri. Kalau kita tengok kat sekeliling sekarang ni, tempat ni stay ramai orang. Kita pun ambil langkah berhati-hati lah untuk kita keselamatan kita sendiri. Sebab kita pun lepas ni nak pergi beraya, nak pergi jumpa orang ramai lagi. Kita takut nanti kita dari tempat yang ramai ni kita pergi menyebarkan apa yang tak elok kita pergi kesebar untuk keluarga terdekat kita. Walaupun pemakaian pelitup separuh muka tidak lagi diwajibkan di kawasan ataupun tempat yang terbuka, namun tinjauan saya hari ini mendapati rata-rata masyarakat masih lagi memakai pelitup separuh muka kerana sedar akan bahaya COVID-19. Nur Fatihah Abdul Rahim, Berita RTN. Umat Islam yang belum membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan lepas wajib qada zakat fitrah walaupun telah lewat daripada waktu ditentukan. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menjelaskan hal ini kerana terdapat hukum mengenai peringatan waktu untuk seseorang umat Islam yang merdeka, iaitu golongan tua atau muda, lelaki atau perempuan dan berakal untuk membayar zakat fitrah. Ujar beliau, hukum harus bermula dari awal hingga akhir Ramadan, manakala hukum wajib membayarnya pula apabila terbenam matahari pada akhir Ramadan dan berakhir sebelum terbenam matahari 1 Syawal. Mengulas lanjut, Datuk Muhammad Syukri berkata, sekiranya memasuki 2 Syawal, ia perlu wajib qada niat zakat fitrah. Sementara itu, Imam Masjid Bandar Kuala Krai, Amin Azhari Mamat menyeru semua umat Islam supaya segera menunaikan kewajipan zakat fitrah kerana berdosa sekiranya tidak melaksanakannya. Berikutan, ramai menjangkakan 1 Syawal jatuh pada hari ini. Mungkin ramai tidak sempat untuk membayar zakat fitrah pada akhir Ramadan lepas. Zakat fitrah dibayar berkongsi dengan orang yang memerlukan, fakir dan miskin bagi meneruskan kelangsungan hidup. Baik, untuk laporan cuaca semasa di seluruh negara, langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Muhammad Nafizi Mat Napiah. Saksikan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat Hari Raya. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Keadaan cuaca didapati mendung di kebanyakan kawasan sekitar Semenanjung pada petang ini dengan ribut petir dilihat hanya berlaku di sekitar kawasan pedalaman Kedah, Perak, juga di beberapa kawasan di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Keadaan ribut petir untuk negeri-negeri di pantai timur dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Manakala ribut petir untuk kawasan-kawasan di sekitar Kedah dan juga Perak ini dijangka akan reda menjelang awal malam. Kita lihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Bagi negeri Sabah, ribut petir pada petang ini dilihat berlaku di sekitar bahagian-bahagian di sebelah pedalaman dan juga di sebelah barat negeri berkenaan. Manakala untuk negeri Sarawak, ribut petir dilihat berlaku di beberapa bahagian di sebelah pedalaman seperti di sekitar Limbang, Sarike, Samarahan dan juga Seri Aman yang dijangka akan berterusan juga sehingga ke lewat malam nanti. Selain itu, amaran angin kencang dan laut bergelora turut dikeluarkan bermula hari ini sehinggalah 5 Mei nanti melibatkan kawasan-kawasan perairan yang berwarna kuning, iaitu kawasan perairan berkategori pertama. Dan keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Saudara, di Gua Musang, Kelantan, Aidilfitri kali ini lebih bermakna buat 8 beranak mualaf kerana dapat meraikannya di rumah sendiri. Rumah berkenaan merupakan bantuan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK. Azman Tamil Salvan Abdullah 42 tahun bersama isteri Aisyah Chang Abdullah 39 tahun dan 6 anak mereka sebelum ini tinggal menyewa. Alhamdulillah, tahun ni tahun yang ke-8 kita menyambut tahun Raya Aidilfitri. Pula-pula kita boleh beraya di rumah sendiri. Biasanya kita menyambut raya ni dekat rumah sewa. Alhamdulillah. Lepas tu satu lagi kita pun dapat kelonggaran daripada SOP COVID-19. Jadi kita pun bolehlah beraya dengan jiran-jiran, kawan-kawan. Berbanding dengan tahun lepas, pergerakan kita pun terbantu sikit. Sambutan tahun ni walaupun kami buat dengan cara sederhana aja, tapi alhamdulillah lebih baik daripada tahun lepas lah. Dari segi tak kira lah dari segi maksud saya ketenangan hati ke daripada sokongan kawan-kawan ke, alhamdulillah semakin baik. Kami gembira lah dengan tahun hari raya tahun ini. Kami lebih gembira daripada tahun lepas lah. Alhamdulillah. Hanya 10% daripada lebih 6,000 anggota polis yang berkhidmat di negeri Pahang dibenarkan bercuti sempena Aidilfitri tahun ini. Baki selebihnya pula perlu bertugas bagi memastikan kawalan keselamatan berjalan lancar sama ada di jalan raya maupun penempatan masyarakat. Atira Aswah ada butirannya. Tira, silakan. Benar. Ketua Polis Pahang Datuk Ramli Muhammad Yusof berkata, Aidilfitri kali ini menyaksikan pergerakan besar-besaran kenderaan berikutan lebih 2 tahun rakyat dikenakan sekatan pergerakan akibat pandemik COVID-19. Menurutnya, polis turut menempatkan 431 anggota dan pegawai di laluan utama kerap berlaku kemalangan dan kesesakan ketika musim cuti perayaan. Kita jangkakan volume ataupun pertambahan dalam bilangan kenderaan dan juga segala aktiviti yang berkaitan dengan musim perayaan ini, iaitu perayaan Aidilfitri, akan berlipat ganda daripada 2 tahun sebelum ini. Jadi kita telah membuat persiapan awal daripada pelbagai perspektif, daripada penggunaan sumber manusia dalaman dalam PDRM, terutamanya keanggotaan daripada segi trafik untuk mengawal lalu lintas, terutamanya dalam konteks Pahang ini di kawasan-kawasan apa yang kita namakan hotspots. Beliau berkata demikian kepada RTM di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Pahang. Okey. Alright. Demi memastikan keselamatan paira negara dan kesiasaan keluarga Malaysia menyambut Aidilfitri, anggota pasukan Polis Merin PPM Wilayah 3 Kuantan sanggup menyambut Lebaran di lautan. Bagi Ahmad Nazri Asmi, 30 tahun, pengalaman bertugas pada Hari Raya belum pernah dirasai, memandangkan dia adalah seorang anggota baru yang menyertai pasukan itu sejak 3 tahun lalu. Namun tahun ini, dia bersama anggota-anggota yang lain diberi kepercayaan untuk menjaga paira negara pada Aidilfitri ini. Mula-mula bila dapat tahu untuk bertugas pada Hari Raya ni, perasaan sedih ada dan fikir soal keluarga juga. Tapi bila kita fikirkan tugas yang kita galas dan tanggungjawab yang kita galas ni juga, dan salah satu pengorbanan lah pada diri dan juga untuk negara kan. Bagi Ketua Buk Ronda PA24, Sarjan Wan Sabarudin Wan Hayat, pengalaman bertugas mengharungi samudera pada Hari Raya sudah sebati buat bapa kepada 5 cahaya mata. Pengalaman bertugas di hari raya ni rasanya memang banyak kali dah tak terbilang lah dengan jari ni. Dah biasa sangat. Syukurlah sebab family saya memang memahami tugas saya dan biasanya tak jadi masalah lah bagi diorang menyambut
Syawal tanpa saya di sisi. Kutipan sisa pepejal seluruh Pahang pada Ramadan tahun ini mencatatkan peningkatan sebanyak 4.1% berbanding bulan-bulan biasa. Pengarah Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Kod Pahang, Syarudin Hamid berkata, sebanyak 825.44 tan sisa pepejal telah dikutip sepanjang Ramadan berbanding 791.6 tan pada bulan-bulan biasa. Angka itu merujuk kepada kutipan sisa pepejal setiap hari di premis, bazar Ramadan dan hotel di Pahang. Dalam pada itu kita nampak memang kalau ikut trend pada bulan biasa dan juga bulan puasa memang ada peningkatan. So kita tak nafikan perkara ini, dan memang kalau kita tengok hotel-hotel dan juga banyak kedai-kedai restoran ini telah menganjurkan buffet-buffet Ramadan dan sebagainya. Tapi kita yakin dari pihak hotel telah menguruskan makanan-makanan yang telah dikeluarkan di pihak hotel restoran diuruskan dengan baiklah. Bingkisan itu tadi mengakhiri paparan dari Pahang untuk hari ini. Kami warga kerja Best Pahang mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Teruskan kesetiaan anda bersama berita RTM. Kembali bersama rakan setugas untuk laporan seterusnya. Ya, baik, terima kasih Atira langsung dari Pahang. Saudara, lemang hidangan wajib hari raya yang mempunyai ramai penggemar. Rasa lemak pulut bersantan yang dibakar dalam buluh memerlukan kemahiran tersendiri. Ikuti laporan Ayu Norehan Saleh. Setiap kali tiba musim perayaan, Fauzi Abdul Rahman atau Mat Keroncong yang mengusahakan perniagaan lemang lebih 10 tahun lalu sentiasa tidak menang tangan. Rutin hariannya sejak sedekat lalu mencari buluh di dalam hutan di sekitar Kuantan demi menyiapkan tempahan lemang yang mencecah 3,500 batang setiap kali menjelang Hari Raya. Fauzi bersama rakan turut mencari daun lerik, daun lebak, daun pisang hutan dan juga daun tebu yang diguna sebagai pelapik di dalam buluh. 4 jenis daun ini boleh menghasilkan rasa serta bau yang berlainan. Menurut Fauzi, lemang daun tebu menjadi kegemaran ramai kerana rasa yang lebih manis. Bagaimanapun, proses memasaknya lebih rumit kerana daun tebu yang tajam selain perlu membuang miang pada daun. Saya pilih daun ni untuk bagi customer rasa mana yang tak pernah rasa daun lebak ataupun daun tebu, jadi dia orang rasa sebab yang biasa dia orang rasa makan lemang ni dia makan daun pisau hutan dengan daun lerek, jadi saya buat unik. Baik saudara, bukan mudah untuk mencari buluh ini untuk dibuat lemang, dan katanya terdapat 2 jenis buluh yang sesuai untuk dibuat lemang, iaitu buluh telur dan juga buluh akar. Dan ketika ini Abang Mat Keroncong sedang buat apa ni Abang Mat? Sedang menyusun buluh. Sedang menyusun buluh. Katanya terdapat pelbagai teknik, ada teknik-teknik yang digunakan untuk mengambil buluh ni. Boleh cerita tak? Buluh ni kita kena ambil, tak boleh ambil yang tua, ambil yang sedang. Yang muda sangat pun tak boleh. Takut kita bakar dia jadi kecut dah. Tu. Kalau katanya ada cabaran, kadang-kadang kena timpa perut. Jadi mungkin boleh cerita. Ni ambil buluh ni kena hati-hati. Tak boleh kita ambil dengan cara gelojoh lah. Sebab takut dia lekat ke atas, bila kita tarik dia terjetak kena kat diri kita. Dia jadi yang kata jadi berlaku luka lah. Mempunyai pelanggan tetap, lemang air tangan Mat Keroncong menjadi pilihan kerana dihasilkan 100% melalui kaedah membakar. Saya selalu beli sini. Jadi abang rasa dia macam mana? Lemang ni memang okey sini. Memang boleh katakan terbaik lah di Kuantan ni. Beli setiap bulan Ramadan ke? Dah biasa beli, bukannya bulan Ramadan. Kadang hari biasa kalau dia buat, saya beli. Saya pun baru first time lah untuk sampai ke sini untuk beli lemang Mat Keroncong ni. Sebenarnya saya sampai ni pun sebab ramai kawan-kawan saya bagi tahu lemang Mat Keroncong ni sedap. Jadi saya nak cubalah lemang tu, saya datang hari ni. Laporan Ayu Norehan Saleh untuk berita RTM.
Sambutan Aidilfitri terus diraih dengan meriah. Itu antara perkongsian lintas langsung dari negeri di bawah bayu hari ini. Redwin, teruskan dengan perinciannya. Baik Azam, sambutan Hari Raya Aidilfitri di Sabah terus diraihkan dengan meriah dan penuh rasa kesyukuran selepas 2 tahun meraikannya secara sederhana. Kelonggaran SOP Fasa Peralihan Negara ke Endemik membolehkan umat Islam menyambut Aidilfitri kali ini bersama keluarga dan sahabat andai. Menurut Pembantu Menteri Kerja Raya, Datuk Robert Tawik, kelonggaran SOP itu sekaligus dapat mengeratkan lagi ikatan silaturahim dan perpaduan yang sedia terjalin dalam kalangan masyarakat pelbagai agama dan bangsa di negeri ini. Banyak kelonggaran diberikan kepada kita yang mana saya merasakan adalah cukup baik peluang kepada dengan satu keluarga Malaysia. Pada hari ini adalah hari raya, jadi kita berpeluang mengunjung di kalangan saudara-saudara. Datuk Robert yang juga Adun Bingkur berkata demikian ketika ditemui sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri di kediamannya di Bingkur, Keningau. Kelonggaran SOP ini juga nyata memberi kegembiraan kerana dapat mengunjungi rakan taulan dan pada masa sama, keselamatan diri tetap diutamakan. Sebab ini 2 tahun tidak jumpa kawan-kawan semua, jadi sekali jumpa, sangat-sangat hati betul. Mesti mau jaga-jaga juga, jaga diri lah. Sebab di rumah ada budak kecil, belum lagi vaksin. Hadir sama memeriahkan perayaan ini Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Dr. Jeffrey Ketingan serta pemimpin masyarakat setempat. Kerajaan negeri akan terus memperhebat pelaksanaan program kesenian Islam khususnya melibatkan seni khat di negeri ini. Usaha itu termasuklah mengembangkan penganjuran pertandingan ke peringkat antarabangsa selain menjadikannya sebagai acara tahunan. Menurut Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Dr. Arifin Muhammad Arif, program tersebut bukan sahaja berupaya mencukil bakat baharu, malah mampu membentuk jati diri individu terlibat. Saya mengalu-alukan semua penulis kaligrafi Islami di Nusantara ini, ASEAN, agar dapat bersama-sama menyertai pertandingan ini. Peraduan sebelum ini, kita menerima penyertaan yang amat menggalakkan daripada negara-negara ASEAN, khususnya daripada Indonesia, Malaysia sendiri, Brunei dan beberapa negara yang lain lagi. Beliau bercakap kepada pemberita selepas pelancaran pertandingan kaligrafi Islam Khat Nusantara Sabah Malaysia ke-7 di Kota Kinabalu. Johan pertandingan akan menerima hadiah wang tunai RM6,000 manakala naib johan RM4,000 dan tempat ketiga RM3,000. Sejumlah RM70,000 diperuntukkan bagi menaik taraf Masjid Nurul Hidayah Kampung Kuala Monsok, Tambunan. Projek naik taraf itu melibatkan pembinaan bumbung dewan terbuka dan ruangan pengurusan jenazah. Ketika ditemui RTM di Tambunan, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan berkata, projek tersebut bagi membantu memenuhi keperluan dan memberi keselesaan kepada jemaah masjid untuk menjalankan aktiviti dan kewajipan keagamaan. Untuk memenuhi keperluan Masjid Nur Hidayah ini, iaitu membina bumbung dewan terbuka dan juga keperluan rumah mayat. Sementara itu, pihak Masjid Nurul Hidayah menzahirkan kesyukuran atas keprihatinan tersebut. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Jofri Ketingan, Timbalan Kota Menteri, di atas keprihatinan Yang Berhormat Datuk Seri meluluskan permohonan kami pembinaan Dewan Terbuka dan juga bilik pemandingan jenazah. Jadi kami selaku penduduk di Mukim Menserulung ini amat berbesar hatilah dan mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih. Sebanyak 98 kes kemalangan dilaporkan berlaku di Keningau, Tambunan dan Nabawan bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Tempoh sama pada tahun lalu hanya merekodkan 78 kes kemalangan di daerah yang sama.
Ketua Polis Daerah Keningau DSP Nur Rafidah Kasim berkata pihaknya akan terus membuat pemantauan dan penguatkuasaan di kawasan berisiko sebagai langkah meningkatkan kesedaran masyarakat untuk berhati-hati di jalan raya. Kita akan cuba untuk mengurangkan kadar kemalangan maut dengan memberikan kesedaran, dengan mungkin kehadiran kami dengan membuat roadblock supaya pemandu ni alert. Sebab kadang-kadang kalau tidak ada polis di depan tu, orang akan meluncur laju lah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Op Selamat sempena Hari Raya Aidilfitri di Keningau. Beliau turut menyeru orang ramai agar terus berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya serta berehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan bagi mengelak kemalangan berlaku. Dalam pada itu, orang ramai yang bercuti pulang ke kampung disaran melaporkan kepada Balai Polis berhampiran bagi memudahkan pemantauan dilakukan sekaligus mengelak kejadian pecah rumah. Kesempatan cuti umum sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri dimanfaatkan sepenuhnya penduduk sekitar bandaraya untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Tinjauan RTM di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Serbaguna Luyang mendapati orang ramai tampil mendapatkan vaksin dos penggala selain membawa anak-anak mereka mendapatkan vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kids. Ketika ditemui RTM, rata-rata mereka menyifatkan cuti umum adalah peluang terbaik mendapatkan vaksin kerana keadaan jalan raya yang lengang melancarkan perjalanan mereka. Baguslah ambil pulang ni kasih suntik budak-budak supaya selamat. Kurang orang juga, semua senang, cepat, laju. Jadi sekarang masih cuti umum, saya ambil pulang ni lah untuk hantar anak-anak pergi bagi vaksin lah. Pada masa cuti memang sesuai lah untuk ambil vaksin sebab majoriti orang sekarang beraya di kampung kan. So mostly terutamanya di macam kawasan bandar ni memang kurang lah orang datang untuk vaksin, orang pergi beraya. Jadi jalan pun tidak jam, kawasan parking pun banyak. Jadi memang sangat sesuai untuk orang datang supaya tidak berpusu-pusu, tidak perlu untuk menunggu lagi untuk ambil vaksin. Terus vaksin dan balik dan sekejap hanya 5 minit dan siaplah. Sebab sekarang masih cuti jadi sekarang tidak ramai orang, jalan pun tidak jam. Lepas tu urusan pun senang, jadi tak payah tunggu lama-lama untuk jarum vaksin lah. Saya cadangkan diorang datang dalam beberapa hari ni lah, sementara masih cuti, supaya urusan diorang senang, diorang tak payah tunggu lama. Okey, so far sambutan memang kurang lah. Mungkin memang seperti kita tahu sekarang ni tem hari raya, so memang sangat kurang. Kami sangat mengalu-alukan kehadiran orang ramai untuk pergi vaksin sekarang. So sekarang pun memang sangat kurang orang. So ini peluang untuk orang datang pergi vaksin lah. Sebab memang tidak ada orang, kurang orang. Dinasihatkan untuk datang sekarang lah. Disebabkan kita punya laluan pun jalan raya memang kurang nih sekarang. PPV Dewan Serbaguna Luyang beroperasi bermula 9 pagi hingga 4 petang setiap hari termasuk Sabtu, Ahad dan cuti umum. Selain janji temu melalui aplikasi MySejahtera, orang ramai boleh hadir secara terus. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita dari Negeri di Bawah Bayu. Keluarga Malaysia utamakan keselamatan diri semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri ini. Baik, berita seterusnya kembali bersama dengan Azam di Angkasa Puri. Teruskan Azam. Baik, terima kasih Redwin dengan perkembangan dari Sabah. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Cadangan pindaan rang undang-undang berkaitan hak tanah negeri antara paparan dari Sarawak. Langsung bersama Buma Win di sana. Buma, silakan. Baik, terima kasih Azam. Kerajaan Negeri Sarawak akan membentangkan satu cadangan pindaan rang undang-undang RUU berkaitan hak tanah negeri pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN yang dijadual bermula 17 Mei ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, pindaan RUU itu juga telah mendapat persetujuan daripada Barisan Kabinet Negeri untuk dibentangkan pada persidangan itu. Dan ketika ini saya belum lagi dapat mengumumkan. Pada dasarnya pihak Kabinet telah bersetuju untuk dibawa kepada Dewan Undangan Negeri dan ini akan memantapkan lagi hak kita dari beberapa sudut.
dan biarlah kita tengoklah apabila DUN bersidang nanti. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri 2022 Premier Sarawak di Kuching. Katanya suasana raya kali ini amat istimewa buat dirinya kerana dapat berkongsi kemeriahan beramah mesra bersama rakyat dengan lebih dekat, sekaligus keceriaan sambutan perayaan tahun ini boleh dilihat pada riak wajah pengunjung yang hadir selepas 2 tahun tidak dapat meraihkan hari raya berikutan COVID-19. Pada majlis itu, beliau dan isteri Datin Patinggi Datuk Amar Jumani Tun Tuanku Haji Bujang menerima lebih 3,000 pengunjung terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Baik, sementara itu, seawal pukul 8 pagi lagi, orang ramai hadir ke rumah terbuka Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng yang diadakan di Kuching pada hari kedua Syawal hari ini. Rumah terbuka itu yang bermula pukul 10 pagi hingga 4 petang dihadiri lebih 3,000 masyarakat, bukan hanya dari Kuching, malah turut dihadiri masyarakat dari luar Bandaraya Kuching. Orang ramai yang tiba disambut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dan isteri Datuk Amar Jumani Tun Tuanku Haji Bujang. Rata-rata mereka berasa teruja kerana berpeluang hadir dan bertemu secara dekat dengan Premier Sarawak itu. Bagi Dwayne Kuni yang berasal dari Kampung Pengkalan Kuab, Kota Samarhan, selepas 2 tahun sambutan Hari Raya tidak dapat diraihkan seperti sebelumnya, kali ini sambutan Syawal sangat istimewa bersama keluarga berkunjung ke majlis rumah terbuka tersebut. Ialah demi kesayangan kita dengan Ketua Menteri Negeri Sarawak, walaupun jauh kami tetap datang merami dengan rumah terbuka Ketua Menteri Sarawak. Sebab tahun ini memang istimewa lah. Apa yang istimewa tu, boleh tak uraikan sikit? Ya, lama sudah tidak keluar sebab PKP, pandemik. So, enjoy lah. Kali ini kali pertama untuk Joy itu. Dan saya berharap semua kawan-kawan bangsa Melayu Hari Raya Aidilfitri. Memang sangat gembira lah sebab dapat tengok semua. Sementara itu, turut hadir ke majlis rumah terbuka tersebut ialah Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Puan Ragat Kurdi Taib serta barisan Kabinet Negeri. Saudara, setelah 2 tahun berdepan dengan pandemik COVID-19, selain pelaksanaan pelbagai prosedur operasi standard SOP oleh kerajaan bagi mengekang penularan wabak tersebut, rakyat khususnya umat Islam di seluruh negara sekali lagi berpeluang untuk menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini seperti sedia kala. Namun begitu, terdapat segelintir pihak termasuk anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang tidak berpeluang beraya bersama keluarga berikutan tanggungjawab mereka dalam menjamin keselamatan orang awam pada musim perayaan ini. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Padungan Tan Min Chai, setiap tahun pihak pengurusan JBPM telah menetapkan hanya 20% daripada anggotanya dibenarkan untuk bercuti pada musim perayaan, manakala selebihnya bertugas seperti biasa. Jelasnya ini adalah bagi memastikan JBPM sentiasa berada pada tahap kesiapsiagaan yang tinggi bagi menghadapi sebarang kecemasan yang boleh berlaku terutamanya pada musim perayaan. Tugas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ni tak kiralah pada musim apapun, musim perayaan, musim cuti sekolah kah, musim biasa kah, sepanjang tahun 7 hari seminggu 24 jam. Tugas kita, tugas perkhidmatan teras kita adalah operasi kebombaan dan penyelamatan, iaitu pemadaman kebakaran, penyelamatan dan tugas-tugas khas. Sebarang kecemasan yang diperlukan masyarakat, kita akan respon lebih-lebih lagi pada musim perayaan inilah. Sementara itu, bagi pegawai bomba yang bertugas pada hari raya ini, mereka terus komited dalam tugasan mereka walaupun tidak dapat menyambut hari lebaran bersama keluarga. Secara azalinya memang kita berasa bersedih kerana tidak dapat menjalankan hari raya bersama keluarga. Memandangkan saya sudah hampir 2 tahun tidak beraya bersama keluarga. Tahun ini pun saya tidak dapat juga bersama keluarga, maka demi menjalankan tanggungjawab untuk keselamatan orang awam, saya terpaksa menjalankan tugas di balai tempat saya bertugas. Sementara itu saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin untuk semua umat Islam dan warga Bomba yang bertugas di setiap
balai masing-masing. Jadi perasaan sedih tu memang sangat-sangat ada. Tetapi sebagai anggota Bomba, kami memberi 100% komitmen kami kepada negara dan masyarakat lah untuk memberi bantuan kepada mereka. Dan kami mengharapkan agar semua berada dalam keadaan baik, keadaan sehat dan selamat. Dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua keluarga dan saudara saya. Dalam pada itu, tinjauan kru RTM sekitar Bandar Kuching mendapati keadaan di pusat bandar agak lengang dan kebanyakan premis perniagaan masih belum beroperasi. Memastikan diri dan keluarga dalam keadaan sehat serta mengekalkan pematuhan kepada prosedur operasi standard biarpun kelonggaran diberikan kerajaan amat penting dalam meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif IANA Corporation Sendirian Berhad, Muhammad Hafiz Rohani, bagi memastikan tiada sebarang perkara tidak diingini berlaku dalam kegembiraan menyambut perayaan itu berikutan tiada sambutan 2 tahun lepas akibat wabak COVID-19. Dalam pada itu, Muhammad Hafiz juga menyeru agar masyarakat mengekalkan amalan kunjung-mengunjung namun terus menjaga SOP seperti penjarakan fizikal. Teruskan amalan kunjung mengunjungi sesama saudara kita, rakan taulan, sahabat handai. Namun dalam pada masa yang sama, pastikan kita terus menjaga SOP, kita terus menjaga penjarakan sosial dan pastikan kita sihat sahaja, barulah kita melawati ataupun menziarahi sanak saudara kita. Beliau berkata demikian sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri di Miri. Dalam pada itu, tinjauan turut mendapati jalan raya agak lengang selain masyarakat Miri yang lain rata-rata mengambil peluang cuti panjang bersempena Hari Raya Aidilfitri untuk beriadah bersama keluarga di pantai luar Esplanade Miri. Di Serian, seorang lelaki maut selepas tertimbus dalam bangunan yang runtuh akibat dihempap sebatang pokok. Pusat Gerakan Bomba Sarawak memaklumkan mangsa yang dikenal pasti sebagai Roni Medin, 54 tahun, ditemui tertimbus dalam runtuhan bangunan rumah kuartus lama di Jalan Ilmu, Lorong 1 Serian. Bomba telah menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian tersebut pada pukul 11.52 pagi tadi dan telah menggerakkan 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Serian ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, bomba mendapati sebuah kuartus lama yang usang dan kosong telah dihempap sebatang pokok ara dan kejadian dikatakan berlaku pada 30 April lepas. Pasukan bomba turut dibantu pihak Cahaya Mata Sarawak Berhad menggunakan 2 unit jentera berat untuk mengeluarkan mangsa memandangkan pokok tersebut mempunyai saiz yang besar serta meliputi keseluruhan runtuhan. Mangsa berjaya ditemui dan telah diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Ya, terima kasih Buma dengan perkembangan dari Sarawak. Bertemu kembali. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan Permaisuri Johor Raja Zahir Sofiah Sultan Idris Shah berkenan berangkat ke Majlis Rumah Terbuka Menteri Besar. Berangkat sama Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim bersama isteri Cik Puan Besar Khalidah Bustamam. Rumah terbuka yang berlangsung di kediaman rasmi Menteri Besar Johor di Saujana dihadiri kira-kira 10,000 orang. Alhamdulillah, saya tengok ni baru pukul 10.30 pagi. Sambutannya dah macam tengah hari dah. Jadi kita faham bahawa ramai rakyat Johor tertunggu-tunggu nak buat open house ni. Ya, kita tak sempat buat semalam. Tapi Alhamdulillah pada Syawal kedua ini sambutannya cukup meriah. Dan kita harap dia berterusan sampai pukul 3 petang ni insya-Allah. Turut hadir pada majlis itu Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dan Barisan Eksku Kerajaan Johor.
Sambutan Aidilfitri di Negeri Sembilan seolah-olah tidak lengkap tanpa juadah tradisi rendang maman. Bagi masyarakat di Gemencih, Tampin, Negeri Sembilan, hidangan istimewa itu menjadi suatu kewajipan untuk dihidangkan pada Hari Raya dan dimakan bersama lemang, ketupat ataupun nasi. Hana Adlin Nasation Ahmad ada laporannya. Menurut pengusaha rendang maman warisan Geduk, Fahim Mahmud, pihaknya memerlukan lebih 6 tan maman bagi memenuhi permintaan pelanggan sempena Aidilfitri tahun ini. Tersenarai antara 50 makanan terlazat di dunia oleh Badan Antarabangsa, rendang maman mempunyai khasiat tersendiri. Di antara khasiat rendang maman ini, ia mencegah penyakit buasi dan juga darah tinggi. Kerana sayur maman ini merupakan sayur yang sebenarnya pahit, sangat pahit. Tetapi bila kita masak dan kenakan ramuan-ramuan yang tertentu, kena asam dia, garam dia, santan dia yang cukup, dia akan hilang kepahitan dia dan dia akan menjadi satu makanan yang lazat. Nuriza Mansur berkongsi resepi istimewa menghasilkan rendang maman yang sedap dengan menyeimbangkan rasa pahit dan masam menggunakan asam gelugur serta dimasak dalam tempoh lama. Kebiasaannya rendang maman dimasak dengan campuran ayam kampung, daging lembu, daging rusa dan ikan bilis. Mungkin dia punya santan, lemak santan dia tu kan, dengan cili api, lepas tu masak sampai kering tu yang terasa dia punya sedap dia tu. Lepas tu dia bila dia kering dia berminyak kan. Makan pun mulut jadi minyak-minyak. Rendang maman yang dimasak dengan cara tradisi orang lama menjadi kunci utama mendapatkan rendang maman yang sedap. Dimasak di dalam kawah dan menggunakan kayu api, ia membangkitkan aroma keaslian rendang maman yang menjadi hidangan hari raya yang sinonim dengan penduduk di Gemencih, Negeri Sembilan. Sebab dia punya taste dia the best in the world lah bagi saya lah. Tak tahu orang lain kan. Ada orang tak boleh terima. Lagi satu dia punya sayur ni susah nak dapat. Nak tanam dia bukannya semudah-mudah sewenang-wenang nak tanam. Dan harga ni pun bukannya murah-murah kan. Lepas tu kos untuk masak pun bukan murah. Santan, memerlukan santan yang banyak. Saya memang jadikan maman, rendang maman ni memang juadah tradisi. Kalau tak ada rasa macam tak lengkap lah raya tu. Kita pun dah 2 tahun kan PKP kan, tak ada sambutan raya. Jadi tahun ni memang rasanya bekalan rendang maman ni memang bertambah nampaknya. Laporan Hana Adlin Nasation Ahmad untuk berita RTM. Bahulu, antara kuih tradisional yang masih mempunyai permintaan tinggi bukan sahaja ketika perayaan tetapi pada hari biasa. Meskipun terdapat pelbagai peralatan moden di pasaran, ia masih tidak dapat menyaingi kaedah pembuatan kuih tradisi secara tradisional. Wartawan Nur Ain Abu Bakar berpeluang melihat sendiri pembuatan bahulu menggunakan kaedah tradisional di Manong, Kuala Kangsar. Bagi pembuat bahulu Rokiah Kuluk Maludin atau Makcik Kia, tradisi itu diwarisi daripada arwah ibunya sejak lebih 30 tahun lalu kerana mahu mengekalkan keaslian rasa kuih tradisional itu. Katanya masih ramai pelanggan yang mengemari kuih bahulu yang dibakar menggunakan kaedah tradisional iaitu kayu api, sabut kelapa dan pasir. Untuk memasak bahulu ini, Makcik Kia menggunakan kayu keras daripada pokok rambutan dan pokok langsat. Penggunaan kayu keras ini dikatakan lebih mudah untuk mengawal api kerana kita tahu sememangnya memasak bahulu secara tradisional memerlukan kawalan api yang baik. Selain itu, sabut yang digunakan perlu benar-benar kering agar bahulu yang diperoleh mendapat hasil yang terbaik. Bakar api atas bawah daripada oven. Oven ni bila kita makan dia tak ada rasa kenyal di dalam tu. Dia cuma garing, garing ada keras-keras kan. Yang ni dia rasa lembut, ada liat. Setiap hari sebanyak 500 biji bahulu mampu dihasilkan dengan tempahan diterima daripada dalam dan luar negara.
Tiada bahan istimewa yang digunakan untuk menghasilkan kuih bahulu selain bancuhan tepung gandum bersama telur dan gula. Tak tahu dah nak kata. Makcik buat bahulu ni, makcik tepung pun makcik goreng dulu. Gula pun cukup kering. Makcik buat kan. Setengah orang tu ada orang cakap tepung dia masuk je macam tu. Makcik macam kata turun-menurun lah. Tepung tu digoreng dulu. Selain bahulu, Makcik Kiah juga mengusahakan kuih tradisi karas dan putu kacang juga secara tradisional. Mengakui kaedah tersebut agak memenatkan, namun perasaan itu hilang apabila pelanggan berpuas hati dengan hasil air tangannya. Nur Ain Abaka, Berita RTM. ...472 kawasan di 5 wilayah air Selangor dijangka akan mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual bermula 3 petang tadi susulan pemberhentian tugas sementara Loji Rawatan Air LRA Sungai Semenyih dan LRA Bukit Tampoi. Pengurusan Air Selangor dalam kenyataan memaklumkan kawasan terjejas ialah 172 kawasan di sekitar Petaling, Hulu Langat 54, Sepang 196, Putrajaya 23 dan Kuala Langat 27 kawasan. Kedua-dua LRA berkenaan dihenti tugas pada pagi tadi ekoran insiden pencemaran bau yang dikesan di muka sauk stesen pam air mentah Jenderam Hilir sebagaimana dilaporkan dalam kenyataan rasmi Lembaga Urus Air Selangor Luas. Air Selangor memaklumkan bantuan alternatif melalui lori tangki akan digerak kepada pengguna dengan keutamaan diberi kepada premis kritikal. Pada masa sama, pengurusan air berkenaan mengambil langkah untuk meminimumkan impak gangguan itu kepada pengguna. Pengguna di kawasan terjejas dinasihatkan untuk menyimpan air secukupnya sehingga bekalan air dapat disalurkan. Baik, cahaya dari batang buluh dengan keriuhan kanak-kanak bermain bunga api dan mercun pasti menggamit nostalgia malam raya masyarakat Melayu. Pelita buluh atau pelita panjut yang sememangnya sinonim dengan sambutan perayaan Aidilfitri sehingga ada yang berpendapat tiada pelita buluh tidak meriah raya mereka. Meraihkan kemeriahan tersebut, sepasang suami isteri dari Kampung Belimbing Dalam, Durian Tunggal, Melaka nekat meneruskan tradisi itu sekaligus mengembalikan kenangan zaman kanak-kanak suatu ketika dahulu. Laporan wartawan Mazuria Zulkifli. Bermula dengan minat, peniaga makanan ini sanggup mengorbankan masa rehat untuk menghasilkan pelita buluh bermula awal Ramadan. Mat Nazri Mat Yusof, 41 tahun berkata, pada mulanya dia dan isteri hanya menghasilkan pelita buluh untuk hiasan di kedai makan miliknya. Namun, keunikan pelita buluh ini telah menarik perhatian ramai sehingga terdapat permintaan daripada mereka yang melihatnya. Saya sebenarnya benda ni buat suka-suka je dengan untuk rumah saya. Terfikir benda ni nak buat daripada zaman dulu lagi sebab saya minat benda-benda macam ni. Jadi sebenarnya saya buat benda ni untuk kata orang suka-suka lah, untuk sendiri punya pakai. Tak sangka pula ada rezeki kan. Sehingga sampai sekarang dah 7 tahun dah saya buat ni. Pelita buluh yang dihasilkannya bukan mendapat permintaan dari dalam Melaka sahaja, malah dari luar Melaka seperti Kedah dan Selangor. Selalunya macam tahun-tahun lepas, lagi 2 minggu ke atas, ada orang dah mulalah cari, dah mula WhatsApp, telefon, tanya pada Facebook, kan, Instagram. Jadi kita, rumah saya ni, dia balaslah apa semua. Nanti dah siap, kita call ke ataupun bagi tarikh yang sesuai, dia datang ambil. Yalah, yang berdekatan tu saya ambil, yang jauh tu nanti saya post lah. COD. Pelita buluh ini dijual dengan harga bermula RM15 sehingga RM50 mengikut jenis dan bentuk yang pelanggan inginkan. Walaupun terdapat pelita moden di pasaran, namun pelita buluh tetap menjadi pilihan di hati masyarakat. Jadi, tradisi ini perlu diteruskan untuk tatapan generasi akan datang. Mazuria Zulkifli, Berita RTM.
Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti kunjung mengunjung. Dengan itu, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan insya-Allah kita berjumpa lagi. Rio sekampung dan terasa tersenyum riang ayah bonda. Ingat masa dulu-dulu, alangkah indah waktu itu. Encik abang nak ke mana? Sedondon berteluk belanda. Encik adik apa kurang? Sebangsa berkebaya panjang. Jom kita ramai-ramai, sudah menunggu sahabat anda.